Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kestabilan politik ASEAN penting dalam mencapai komuniti yang aman, stabil dan makmur. Peluang menjana pendapatan terus dimanfaat pengusaha tempatan melalui kemahiran penanaman. Majlis Mesyuarat Negara menghadiri Perhimpunan Agung Dewan Antara Parlimen ASEAN AIPA kali ke-44 yang dihoskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Selaras dengan semangat ASEAN, Perhimpunan Agung AIPA mengambil peranan penting di dalam menghidupkan dan memperkukuhkan komitmen ahli Parlimen ASEAN demi keamanan, kestabilan dan pertumbuhan rantau ASEAN. Tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN tepat pada masanya dan relevan kerana ia menggariskan peranan Parlimen dalam merespons kepada keperluan rakyat dan kepentingan bekerja secara kolaboratif antara negara untuk kestabilan dan kemakmuran serantau. Dalam perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Perhimpunan Agung AIPA ke-44, Baginda menekankan mengenai kepentingan kestabilan politik di rantau ASEAN dalam mencapai komuniti ASEAN yang aman, stabil dan makmur. Mengekalkan perpaduan dan relevans dalam rantau ini adalah penting dengan cabaran yang memerlukan tindak balas secara kolektif dan bekerjasama. Rakyat sebagai teras kekuatan komuniti ASEAN mencerminkan tema ASEAN pada tahun ini, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Di dalam perutusan, Baginda juga menyatakan gangguan bekalan makanan global dan ketegangan geopolitik menggariskan keperluan bagi rantaian bekalan pertanian yang berdaya tahan, sistem pengeluaran mampan dan kemajuan teknologi dalam sektor pertanian makanan. Ahli Parlimen AIPA dijangka akan meningkatkan usaha ASEAN dalam merealisasikan matlamat tersebut dan memupuk kerjasama serantau. Baginda juga menekankan perkongsian penting antara ASEAN dan AIPA melalui ASEAN Leaders Interface with AIPA semasa sidang kemuncak ASEAN Summit ke-42 yang telah diadakan pada bulan Mei 2023 di Labuan Bajo. Platform tersebut telah memudahkan dialog mengenai kebimbangan bersama memperkaya kerjasama antara kedua-dua entiti. Di dalam perutusan, Baginda juga menyatakan agenda Perhimpunan Agung AIPA ke-44 kekal berkaitan dengan cabaran serantau dan global yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif. Negara Brunei Darussalam berikrar untuk memberikan sokongan berterusan menggariskan matlamat bersama bagi meningkatkan kebajikan kolektif ASEAN. Di sidang plenari pertama yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menekankan Parlimen berperanan sebagai wakil rakyat dan perlu memastikan keputusan dan tindakan yang dibuat adalah mengikut keperluan rakyat. Tindakan-tindakan yang diambil juga hendaklah terus untuk penduduk dan rakyat secara amnya. Seterusnya, mengurangkan jurang antara urus tadbir dan aspirasi rakyat. Yang Berhormat menyatakan negara bergerak maju ke hadapan dan terus komited dalam mencapai agenda pembangunan mampan 2030 selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Seruan untuk pelaksanaan segera matlamat pembangunan mampan SDGs tidak boleh dihalang dalam merealisasikan matlamat SDG, khususnya tindakan segera dalam memerangi perubahan iklim. Perhimpunan Agung AIPA ke-44 dibuka rasmi oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
Di dalam ucapan pembukaan, Presiden Republik Indonesia menekankan kepentingan Parlimen dalam mencerminkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. 30 resolusi dibincangkan dan diluluskan di dalam Komiti Yang Parlimentarian YPA, Women of IPA, WIPA, Politik, Ekonomi, Sosial dan Organisasi. Perhimpunan Agung IPA ke-44 diakhiri dengan menandatangani sebuah kenyataan bersama, manakala Republik Demokratik Rakyat Lao akan menjadi hos bagi Perhimpunan Agung tahun hadapan. Hari Sumber Manusia Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan merupakan salah satu platform bagi para pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan serta para pemimpin sekolah mendapatkan maklumat dan nasihat berhubung kait pengurusan dan pentadbiran sumber manusia perkhidmatan awam. Pagi tadi diadakan majlis pelancaran Hari Sumber Manusia bagi tenaga bukan pengajar. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. Petak-petak pameran disediakan termasuk pengenalan kepada MOE Employee Service Hub MESH, sebuah internal portal yang mengetengahkan beberapa fungsi seperti One Notification System. Hari Sumber Manusia juga memberi peluang untuk memberikan program kursus dan latihan yang ditawarkan oleh Jabatan Pentadbiran dan perkhidmatan-perkhidmatan khusus bagi pegawai dan kaki tangan bukan tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan. Rancangan strategik pertubuhan warga emas terus diperkukuhkan dan bergerak ke hadapan bagi mendukung Wawasan Brunei 2035. Ikuti bahan beritanya selepas ini. ...471 orang graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA diraikan dalam majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena haflut takharuj ke-13 UNISA. Majlis berlangsung di Jamiah Asri Hassanil Bolkiah, Kiarong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Majlis bertujuan membudayakan pembacaan Al-Quran di kalangan para mahasiswa dan mahasiswi selaras dengan hasrat negara untuk menjadi negara zikir di samping menggalakkan penglibatan dalam aktiviti keagamaan agar dijadikan sebagai amalan harian. Pertubuhan Warga Emas terus bergiat aktif mengangkat martabat negara dalam menangani isu dan permasalahan warga emas. Seterusnya mengangkat ekonomi ahli pertubuhan warga emas khasnya dan warga emas umumnya. Pertubuhan Warga Emas meraihkan sambutan ulang tahun penubuhannya keempat tahun ini. Hadir Awang Haji Adenan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ukama Seri Begawan Kupu SB. Pada majlis tersebut, lagu rasmi Pertubuhan Warga Emas dilancarkan. Selaras dengan temanya, Warga Emas Teguh Perpaduan, rancangan strategik pertubuhan akan terus diperkukuh untuk menghadapi arus perubahan dan bergerak ke hadapan dengan mendukung Wawasan Brunei 2035. Siapa sangka minat terhadap penanaman dan pengumpulan tanaman hiasan mampu untuk menjana pendapatan. Bagi seorang pengusaha tempatan, selain menjadikannya sebagai aktiviti ringan untuk mengisi masa lapang, kemahiran penanaman dimanfaatkan untuk mencari sumber rezeki. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Zulfadli Haji Kasim ada laporannya.
Uniknya, gembira, hibur hati, senang hati melihat bunga kalau ia sudah jadi. Jadi makin banyak, makin senang hatilah. Bukan sahaja indah di pandangan, beberapa jenis tanaman juga boleh memberi manfaat, antaranya sebagai pembersih udara. Bagi Dayang Mary Yo Tan Cho, pengusaha MY Home Cactus and Succulent, minat dalam pengumpulan dan penanaman tanaman hiasan sudah menjangkau lebih 2 dekad. Dengan lebih cenderung meminati tanaman jenis cactus, succulent dan eggplant, beliau mula mencuburi bidang keusahawanan tanaman setelah menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Mula-mula memang daripada hobi, kemudian makin tanam makin banyak. Ada kawan kan macam mau beli, nanti jual lah. Kira-kira mungkin dalam ada beratus lah, kira-kira. Sebab ya kalau sejenis succulent, dia bahagi dia punya nama banyak keluar bah. Cactus pun sama, banyak tu. Kira-kira sini mungkin beratus macam. Penjagaan cactus dan succulent tidaklah sesukar menjaga bunga-bungaan lain yang ada kalanya memerlukan perhatian sempurna. Untuk memiliki tanaman cactus dan succulent yang membesar dengan baik dan cantik, ia bermula dengan teknik samaian yang betul. Kadang-kadang mesti mau banyak bertanya lah, macam kalau kita sudah belayar, masuk dia orang punya nursery, jumpa dia orang punya bos lah, tanya macam mana caranya menanam. Kalau macam sudah satu kali macam mati cactus, kita tanyalah kenapa ia macam mani, kenapa ia macam ada penyakit, kenapa ia macam ada macam ada fungus, macam-macam lah. Bagusnya ada greenhouse lah. Ada yang succulent, ia macam tidak boleh kena air hujan, so kita mesti mau pakai greenhouse. Dayang Mary sememangnya tidak mengikuti mana-mana kelas atau kursus-kursus tertentu. Beliau hanya memperoleh ilmu pengetahuan secara asas melalui pengalamannya bercocok tanam dan belajar dari pengusaha tanaman dalam dan luar negara. Daripada membersihkan udara sehingga berfungsi melegakan stres, tumbuh-tumbuhan mempunyai banyak faedah dan kini semakin ramai orang menyadari mengenai manfaat berkenaan sekaligus mencuburkan diri atau menjadikan penanaman tumbuh-tumbuhan di dalam rumah sebagai hobi mereka. Bagaimana dengan Auda? Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Tabung anak-anak yatim daerah Tutong menerima sumbangan daripada Badan Kesenian dan Kebudayaan B2K daerah Tutong. Derma diserahkan oleh Awang Haji Yaakob bin Haji Osman, timbalan yang dipertua B2K daerah Tutong kepada Awang Muhammad Sofyan bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Derma tersebut adalah hasil kutipan daripada Festival Kebudayaan Daerah Tutong. Majlis penyampaian derma berlangsung di Jabatan Daerah Tutong. Ciri seni khas Jawi yang menghiasi monumen-monumen di negara Brunei Darussalam menjadi tarikan kepada seorang pelancong dari Republik Rakyat China yang sedang berada di negara ini. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah adalah antara tempat yang dikunjungi. Dikenali sebagai Yahya, Imam Masjid Besar Zian dan penggiat seni kaligrafi Islam meminati seni tersebut sejak berumur 10 tahun. Beliau mendalami seni kaligrafi di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah dan Universiti Al-Azhar. Kini di usia 60 tahun, Yahya mahir menulis kaligrafi berkualiti tinggi dan diiktiraf antarabangsa serta boleh menghasilkan kaligrafi yang cantik dalam masa yang singkat. Keindahan hasil kaligrafinya mendapat perhatian di negara-negara Arab, Malaysia dan Singapura. Menurutnya, kaligrafi Islam adalah satu kesenian yang perlu dipertahankan.
Seorang lelaki Indonesia mengaku bersalah atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Mahkamah Magistrate Kuala Belait mengenakan denda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda. Bagi tuduhan pertama, Saiful Vristanto berumur 29 tahun didapati memiliki 9 paket rokok pelbagai jenis dan 1 unit vape, manakala bagi kesalahan kedua memiliki 11 paket rokok pelbagai jenis. Barang tegahan tersebut ditemui semasa serbuan ke atas 2 buah rumah di kawasan Kampung Momong dan kawasan Jalan Kermanegara, Kuala Belait. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Para majikan diingatkan agar tidak melanggar sebarang akta dan peraturan imigresen dan memastikan para pekerja melakukan kerja-kerja seperti yang ditetapkan. Peringatan tersebut dibuat berikutan penahanan seorang pekerja warga asing yang melanggar bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17. Penahanan tersebut dibuat semasa operasi menyasarkan projek pengubahsuaian rumah di kawasan Mukim Belait. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait mendapati individu terbabit tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Awangku Muhammad Ryan Izzuddin bin Pengiran Mas Sofian dari Sekolah Rendah Tunku muncul johan bagi pertandingan kemahiran asas sepak takraw, sementara Sekolah Antarabangsa Sri Mulia Serjana menjuarai kategori pasukan lelaki dan perempuan bagi kejohanan senaman sekolah-sekolah rendah. Petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi kedua-dua pertandingan tersebut di Sekolah Rendah Lambak Kanan, Jalan 49. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awan Julaihi bin Muhammad alias Muhammad, pemangku pengarah Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kedua-dua pertandingan dibukakan kepada para pelajar sekolah rendah kerajaan dan swasta, Kementerian Pendidikan dan juga sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pasukan Bola Baling Negara Brunei Darussalam menghantar 2 pasukan untuk mengikuti kejohanan bola baling terbuka Sarawak jemputan yang akan diadakan di Kuching, Sarawak. Kejohanan akan diadakan pada 26 hingga 30 Ogos. Sebagai persiapan, pasukan bola baling negara mengadakan sesi latihan intensif di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Sesi latihan menumpukan meningkatkan koordinasi, kemahiran melepaskan bola, pertahanan yang kukuh serta pergerakan strategik semasa permainan. Latihan khusus juga diberikan kepada penjaga gol untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam menahan serangan lawan. Penyertaan pasukan negara ke kejohanan terbuka Sarawak sebagai persiapan untuk menyertai kejohanan bola baling antarabangsa 2023 di Singapura hujung tahun ini, sekaligus untuk melayakkan pasukan bola baling negara bertanding di Sukan SEA 2025 dan 2027 nanti. Platform for us to expose our players and also a benchmark to actually gauge where is our strength. But inshallah, after this regional tournament, we actually have another invitation we're going to play in Singapore, inshallah. Kami berharap ini adalah satu titik permulaan supaya handball ini kembali berkembang di negara kita ini. Liga Futsal Brunei. 2 perlawanan berlangsung semalam di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Kasuka Arauda terus kekalkan rekod tanpa kalah untuk mengungguli tangga teratas Liga selepas mengalahkan Shah United 7-2. Manakala Almires kekal menghuni tangga ketiga Liga selepas menundukkan GGISC 3-1. Pada awal perlawanan Kasuka Arauda, Jersey Kelabu dan Shah United masing-masing menjaringkan 1 gol. Memasuki babak kedua, Kasuka menambah 6 gol dan Shah United menambah 1 gol. Dengan kemenangan itu, Kasuka Arauda kini di kedudukan teratas Liga mengumpul 45 mata dari 15 perlawanan, manakala Shah kekal di kedudukan ke-5 21 mata.
Sementara dalam satu lagi perlawanan, Almirez jersey hitam mengalahkan GGISC 3-1. Almirez berada di kedudukan kedua tangga Liga mengutip 37 mata, manakala GGISC turun di tangga ke-9 mengumpul 13 mata.